Assalamualaikum. Hai awak semua. Cikgu harap awak semua sihat. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Semasa di tingkatan 1, awak sudah belajar organisasi sel. Awak sudah belajar sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Anak-anak pelajar juga pasti sudah tahu jika raja itu terdapat struktur seperti peparu, trachea, bronchus, bronchiole. Pasti itu adalah sistem respirasi. Sistem respirasi yang sihat adalah impian semua orang. Namun, terdapat juga sistem respirasi yang dijangkiti penyakit. Maka hari ini kita akan belajar 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah berkomunikasi dengan contoh bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi dengan simptom dan penyakit yang terlibat. Apa ya bahan yang kita sedut semasa bernafas yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita? Tar merupakan penyebab utama emfisema dan kanser peparu. Tar mengandungi bahan karsinogen yang menyebabkan kanser peparu. Tar juga mendap pada peparu lalu menghitamkannya. Karbon monoksida pula bersaing dengan oksigen untuk bergabung dengan hemoglobin. Maka kandungan oksigen dalam darah berkurang. Sulfur dioksida merengsakan tekak dan merosakkan tisu peparu. Kita tahu sulfur dioksida adalah gas yang berasid. Nitrogen dioksida pula boleh menyebabkan jerbu, rengsa pada tekak dan kesukaran bernafas. Debu mendap pada alveolus dan salur respirasi menyebabkan kesukaran bernafas. Jerbu, debu dan debunga merengsa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratory seperti asma. Apa pula penyakit respiratory dan simptom-simptomnya? Ada 4 penyakit yang menyerang sistem respirasi. Untuk memudahkan awak mengingat, cikgu telah menyusunnya mengikut abjad. Yang pertama, A, iaitu penyakit asma. Yang kedua, B, bronkitis. Yang ketiga, C, kanser. Ejaan kanser dalam bahasa Inggeris bermula dengan huruf C, kan? Kanser, lung cancer iaitu kanser peparu. D tak ada dan E, emphysema. Senang kan untuk ingat? A, B, C, E. Penyakit asma, simptom-simptomnya ialah batuk dan sesak nafas. Radang pada tiub bronchiol menjadikannya bengkak dan bukaannya mengecil. Pernafasan menjadi sukar kerana pergerakan udara keluar dan masuk peparu sukar. Bronkitis pula, simptomnya adalah batuk berterusan, sesak nafas, sakit dada, sakit tekak, radang pada tiub bronkus dan penghasilan mukus yang banyak. Penyakit bronkitis menyerang bahagian tiub yang bercabang 2 yang dipanggil bronkus. Trachea, bronkus. Yang cabang 2 itu bronkus, maka penyakit bronkitis menyerang bahagian itu. Boleh anak-anak ingat? Bronkus, bronkitis. Seterusnya, kanser peparu. Simptomnya ialah batuk berterusan, sesak nafas, batuk berdarah. Sel-sel kanser boleh merebak ke organ-organ lain. Kita tahu sel kanser ialah sel yang tidak normal yang membahagi secara tidak terkawal, akan merebak ke organ-organ lain. Akhirnya semua organ akan binasa. Bila organ binasa, sistem badan pun akan musnah. Seterusnya organisma akan innalillah. Dan yang terakhir ialah emphysema. Simptomnya ialah sesak nafas, sakit ketika bernafas, rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Pesakit emphysema tidak dapat dirawat
tapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Alveolus untuk pesakit emfisema sudah hilang kekenyalan dan menjadi lebih besar. Saiznya bertambah. Dinding sel alveolus rosak, maka pertukaran gas berlaku dengan kurang efisien. Untuk ingat emfisema alveolus. E pun emfisema alveolus. Boleh anak-anak belajar? Okey, anak-anak belajar sudah ingat bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita dan juga 4 jenis penyakit yang menyerang sistem respirasi manusia. Jadi, kita boleh ke segmen uji minda. Soalan pertama, padankan bahan-bahan dengan kesan yang boleh memudaratkan sistem respirasi. A. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida kita tahu itu adalah gas yang beresid. Maka dia boleh merosakkan tisu peparu. Soalan B. Karbon monoksida. Kita tahu karbon monoksida itu dia akan bersaing dengan oksigen untuk bergabung dengan hemoglobin. Karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Maka padanannya sesuai ialah yang ketiga, iaitu bergabung dengan hemoglobin, seterusnya mengurangkan kandungan oksigen dalam darah. Soalan C. Tar dalam rokok. Tar tidak lain tidak bukan mesti menyebabkan kanser. Tadi menyebabkan kanser peparu. D. Debunga. Debunga ini berasal dari enter. Ingat lagi tak? Awak sudah belajar masa tingkatan 1, sistem pembiakan tumbuhan. Bahagian jantan, enter dan filamen. Dalam enter terdapat debunga. Maka debunga itulah yang terbebas di udara yang menyebabkan penghidap asma akan mendapat serangan asma. Dan I. Jerbu debu. Yang mana yang kita tak ambil lagi, itulah jawapannya. Kita tahu juga jerbu dan debu menyebabkan kesukaran bernafas, susah untuk bernafas. Soalan kedua, lengkapkan jadual dengan penyakit. Penyakit sistem respirasi. Yang kita tahu tadi, kita dah belajar ada 4. Okey, jom. Kesan dinding sel alveolus rosak. Ini adalah penyakit yang menyerang alveolus, tempat pertukaran gas. Ingat lagi tak? Okay. Alveolus, penyakitnya ialah E juga. Emphysema. Okey, B. Merosakkan peparu dan boleh merebak ke organ lain. Kalau merebak ni, tak ada yang lain. Mesti kanser. Jadi, kanser peparu. Soalan C. Keradangan tiub bronkus. Bronkus, tiub yang bercabang 2. Maka, bronkus, bronkitis. Penyakitnya ialah bronkitis. Senang ya ingat. BB. Bronkus, bronkitis. Boleh ya anak-anak belajar. Dan yang terakhir, yang mana yang belum lagi tu, itulah jawapannya kan. Jadi kita kena tahu juga. Tiub bronchial, tiub yang paling kecil, yang paling halus, mengecil. Dan pesakit akan sesak nafas. Sedut. Tarik nafas, oksigen tak sampai. Dia perlu guna inhaler atau alat pernafasan. Ini adalah penyakit asma. Anak-anak pernah tengok orang pesakit asma? Pernah dengar dia punya bunyi macam mana? Cuba buat. Yang lebih-lebih tahu, tak baik. Kita kena bersyukur, sistem respirasi kita sihat. Itu saja latihan untuk hari ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama menjaga sistem respirasi kita supaya sentiasa sihat. Elakkan daripada bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi seperti debu. Jika kita melakukan tugas-tugas yang mendedahkan kita kepada habuk atau debu, maka kita pakailah mask atau topeng separuh muka. Teruskan belajar kerana Allah, kerana untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, untuk guru kita. Yakinlah Allah akan kurniakan kejayaan kepada kita. Jika awak ingin menonton
video-video cikgu yang akan datang, pastikan awak menukar butang merah subscribe kepada butang kelabu. Bagi yang belum, yang sudah, jangan unsubscribe. Pastikan awak menekan butang loceng untuk notifikasi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.